saya buat keputusan dengan isteri saya, pakat dengan isteri saya, kita jual rumah. Inilah keputusan terakhir. Kita jual rumah, dengan duit tu kita insyaAllah kita pergi haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pengalaman saya pertama kali dipanggil pergi ke haji itu daripada tabung haji, memang saya terperanjat lah. Sebab apa, saya kira orang baru. Saya ni kira mu'alaf dan orang baru. Baru nak kerjakan haji ini pertama kali. Dan sebelum tu ada juga saya pergi umrah. Tapi haji dan umrah ini berbeza. Jadi saya pun terus jumpa isteri saya dengan surat yang kita terima tu. Panggilan tu saya bincang dengan isteri saya lah. Macam mana kita dah dapat untuk terima untuk nak pergi ke haji. Tapi hanya dia beri nama saja, tapi hari bulan belum ditetapkan. Sambil itu pergilah kelas belajar. Yang masalah ni saya masa tu hanya saya dengan isteri tahun 2010 kita hanya daftar haji saja 1,600 kita bayar untuk seorang. 1,600 je kita bayar. Duit lebih tak ada. Tapi kalau anda pergi pada haji pada tahun tu kena bayar 10,000 seorang. Jadi macam mana saya pun fikir, duit dah tak ada, takkan kita nak pinjam nak pergi haji pula kan. Jadi saya buat keputusan dengan isteri saya, pakat dengan isteri saya, kita jual rumah. Inilah keputusan terakhir. Kita jual rumah, dengan duit tu kita insyaAllah kita pergi haji. Jangan risau, isteri saya pun macam takut, risau, macam mana kita dah jual rumah, kita dah duduk mana. Macam saya cakap insyaAllah Allah akan mudahkan semua. Jadi saya pun terus jual rumah. Dengan duit rumah tu yang saya jual tu, saya mengerjakan haji pada tahun 2016. Kebetulan pula time saya jual tu, cepat pula pembeli dah datang. Jiran saya ada buat anak dia punya hari jadi ke apa, ada orang datang, dia tengok je, dia cakap nak jual ke? Okeylah, saya nak belilah. Senang je, Allah dah mudahkan semua. Allah dah mudahkan. Lepas tu dia jual tu terus pun, lepas saya jual pun, masih lagi seminggu saya kena selesaikan bayaran 20,000. Duit belum ada lagi, bank belum boleh release lagi duit. Tapi adik ipar saya pula jual rumah pula sama. Lepas tu dia bagi ke saya, dia cakap, abang, tak apa, abang gunakan 20,000 ni, lepas tu abang bayar balik. Selesai je saya pergi ke tabung haji, ibu pejabat sana dah selesai bayar, seminggu duit pun sampai. Saya dah bagi hutang dia selesai. Alhamdulillah. Tak terfikir ke bila kita dah jual rumah tu nanti lepas aku balik haji ni aku nak duduk kat mana? Rumah tak ada. Fikir juga, tapi saya dah sebelum tu saya dah sediakan ada sewa rumah. Ada juga daripada jiran tu dapat jumpa tempat ni ada, jadi kita sewa ke rumah lah. Sementara saya cakap tak apalah, kita sewa lah insyaAllah. Tak ada terdetik ke kalau aku tak revert dulu masuk, kalau aku tak masuk Islam aku tak susah macam ni? Ada tak terdetik dekat hati? Saya langsung tak ada. Langsung tak detik. Saya memang, saya masuk Islam, masa tu mula-mula masuk Islam pun, adik-beradik mak saya dengan abang ipar semua, dia orang cakap, kamu ni masuk Islam, ada kena denda apa-apa ke? Kita bayar boleh keluar tak? Saya cakap, walaupun saya meninggal dalam Islam, saya cakap. Itu. Siapa yang bagi sokongan macam kata bila kita nak bertukar agama, benda besar ni. Macam saya tengok ada sahabat saya ni muka gangster dia. Kan yang walaupun ibu dia masih beragama Hindu tapi ibu dia sokong dia. So dia jadi kuat. Macam Tuan Haji, siapa yang sokong Tuan Haji? Saya dalam family kira sokongan memang tak ada. Tapi selepas saya dah melulu agama Islam, adik perempuan saya, adik lelaki saya Islamkan. Alhamdulillah. 2 orang saya Islamkan. Yang sampai sekarang? Sampai sekarang. Yang lain belum lagi? Lain belum lagi. Sampai sekarang. Tapi mak saya pun ada umur dah 85 tahun. Tapi saya ziarah selalu, itu tanggungjawab saya. Dan isteri saya pun selalu cakap, awak tak ada dakwah ke mak awak? Saya cakap dengan dia, Rasulullah bapa saudara dia pun tak dapat hidayah. Betul. Hanya kita doa je lah, insyaAllah Allah akan apa kan? Tunjuk akhlak yang baik. Ustaz akhlak yang baik. Ustaz, tapi doa Ustaz Farid Ravi pun mak dia tak nak. Saya dengar Datuk Farid Ravi. Dia doa sebelum mak dia meninggal sebulan. Masuk Islam. Dia masuk Islam. Betul. Allahu Akbar, putih macam baby. Kan, jadi kita doa banyak-banyak pada ibunda Tuan Haji. Bila kita nak tolak ke Muzdalifah, pada masa tu kita kena bukan singgah aja Muzdalifah, kita kena kutip batu. Jadi saya tengok laut ni manusia, orang terlampau ramai manusia ni. Dan malam tu kita dah sampai ke Muzdalifah dalam pukul 10 malam. Tapi bas kita kena tunggu bas sampai ke 3 pagi. Jadi duduk pun tercangkung je lah sebab orang keliling ni, orang terlampau ramai sangat. Tapi apa nak buat, saya pun ingat itulah ujian Allah bagi pada kita untuk yang mengerjakan haji ni.
kalau nak cerita pasal saya nak mengeluk agama Islam daripada agama Kristian asal saya ni, sebenarnya benda berlaku di satu masa saya kerja ni, saya kerja malam, saya kerja di night club. Saya kerja di night club malam. Jadi saya tukang tulis bil aja. Bukan jadi bouncer ke apa tidak. Jadi masa tu ada kawan baik saya budak Melayu beragama Islam, dia memang tiap-tiap hari kita pergi kerja dia cerita pasal Islam. Yang saya pula cerita pasal agama Kristian. Jadi bila cerita-cerita dia tanya saya, dia cakap, "Sufian selalu pergi tak gereja pada hari Ahad?" Saya cakap memang pergi. "Buat apa pergi ke gereja?" Saya cakap tu ada macam confess mana dosa kita, konon kita cerita dengan padri, dia ampunkan dosa kita. Dia cakap, dosa kita kan kita minta direct dengan Tuhan ampunkan dosa kita, apa sebab melalui manusia? Dia cakap macam tu. Jadi saya balik daripada situ, saya fikir sampai ke subuh azan subuh. Itulah saya tiap-tiap hari saya azan subuh saya selalu fikir. Daripada situlah gerak hati saya untuk memulai agama Islam. Memang dugaan macam-macam dugaan di sana, kita jumpa macam-macam manusia. Duduk dalam bilik dalam kita mengerjakan haji tu, duduk dalam bilik hotel tu 10 orang. Macam-macam pendapat, cerita macam-macam kan. Tapi ini semua saya rasa ini semua dugaan untuk kita. Jadi saya kira ikhlaslah kan, kita ikhlas insya-Allah teruskanlah mengerjakan haji itu. Dan sampai saya balik, saya pun fikir, saya pun doa selalu supaya yang saya tunaikan selama ni, selama 40 hari di Mekah ni, supaya mendapat haji yang mabrur saya dengan isteri saya. Tuan Haji kata kita campurkan maklum muasasah kan, dia dengan muasasah. So bila dah campur ramai-ramai duduk 10 orang, mungkin ada sama-sama jemaah yang tak sependapat dengan kita. So macam mana Tuan Haji tangani? Kita buat baik dengan dia sampai waktu kita pergi solat, sama semua ibadah kita buat. Tapi hal-hal macam itu bila saya selalu cerita-cerita hal yang tak ada dapat manfaat pada kita, saya keluar daripada bilik. Saya keluar daripada bilik. Itu yang terbaik. Lagi satu Acap, mesti ada pendapat-pendapat yang diorang ni bukannya ustaz tapi baru nak start. Kan? Dia yang ngajar kita pula situ, ada tak? Ya, ada. Memang ada. Memang ada. Kadang-kadang kita pun barulah kan. Tapi bukan cakap apalah. Saya pun dalam bilik tu, ada sekali saya pun pernah jadi imam di sana. Pernah jadi imam. Pada hari itu imam ni suara ni pada solat subuh ni suara dia serak. Jadi diminta saya jadi imam. Tapi alhamdulillah oleh kerana saya selalu baca, mungkin didengar bacaan saya kan wallahualam lah kan. Sedap-sedaplah tu. Tapi alhamdulillah saya jadi imam pada di sana lah. Tuan Haji, kat sana pernah sakit tak? Ya. Ikut muasasah itu kan? Yes, ada. 40 50 hari. Ya, 40 hari. Saya 40 hari muasasah, tapi ada juga saya ada pergi klinik ke sana. Tapi alhamdulillah tabung haji punya klinik memang baguslah. Dia punya layanan kita, layanan pada kita. Dan saya ada kena sumput sebab apa, mungkin pasal abu debu pasal itulah kan. Mungkin saya ada kena sumput. Sampai isteri saya pun, dia pun risau juga macam mana ni hari yang pengambisan kita nak pergi ke Arafah, Muzdalifah, sampai ke Mina mengerjakan lontar apa semua boleh ke? Tapi insya-Allah doktor tu bagi ubat sampai dah alhamdulillah hari yang kita dah berangkat tu alhamdulillah semua selesai. Pergi ke Mina. Mina, kita dah selesai alhamdulillah semua selesai. Mana itu semua izin Allah lah, bukan izin kita. Perangai sana kan, bukan cakaplah orang Arab sendiri pun. Depan saya ada seorang Arab, badannya tinggi, tegap tinggi. Dia datang letak sejadah dia. Lepas tu ada seorang Arab juga tapi orang ni kecil. Dia cakap Arab Badui. Dia letak sejadah, dia ambil sejadah letak tepi, dia pula sembahyang ke sana. Jadi masa dia solat tu sekali tiba-tiba dia datang, lepas dia ambil solat, dia solat habis selesai solat, dia berpegang tangan dia, angkat dia letak tepi. Tapi saya tengok macam ini ke perangai orang. Orang apa ni lah kan. Jadi saya macam pelik lah, macam kita tengok macam ni. Kita tak pernah dekat Malaysia pun alhamdulillah lah tak pernah berlaku macam tu. Oleh kerana mengambil tempat tu. Sebab kat sana orang terlampau ramai. Orang terlampau ramai. Dapatkan tempat. Ya, kalau dia dah nak masuk awal, nak contoh sembahyang subuh, dia kena datang pukul 4. Kalau kata dia datang pukul 5, sembahyang kat luar. Dia tak macam kat Malaysia tu Haji. Kat sana berebut-rebut sanggup bergaduh sebab nak dapatkan tempat. Masjidil Haram. Nak buat ibadah apa semua. Kat sini tak ada orang nak berebut-rebut. Sebab beza dia tu Haji Acap, di sana orang berlumba-lumba nak sembahyang dalam Masjidil Haram. Kita dekat sini haram tak pergi masjid. Kan? Allahu Akbar. Jadi itulah kadang-kadang tempat kita ni kosong. Persediaan saya masa sebelum pergi haji itu biasalah kan, kita pergi, anak bawa saya pergi ke kedai beli pakaian ihram.
Dan untuk isteri pun belikan baju kurung, tuala, macam-macam persiapan kita lah untuk pergi ke haji. Dan yang banyak kan saya kena belajar lah, tu yang penting sekali. Ilmu tu yang penting. Saya pun fikir itu je, ilmu tu. Kalau tak ada ilmu pun kita pergi sana pun macam rasa macam tak ada guna. Jadi saya terpaksa lah pergi belajar, pergi kursus dengan kursus haji. Tapi alhamdulillah lah dapat selesaikan dengan apa sebab satu, bila kita dah dapat jemputan menjadi tetamu haraman ni Acap Tuan Haji, pertama memanglah semua orang nak pergi haji. Tapi pertanyaan diri kita balik, kita nak buat haji apa? Kalau ditanya pada orang tanya, oh aku nak haji mabrur. Itu conclusion. Tapi dalam nak buat haji mabrur ni, dia ada 3 haji yang perlu kita belajar. Contoh, kalau kata orang nak ambil yang ringan-ringan punya, haji tamattu'. Lepas tu ataupun dia nak buat haji ifrad, ataupun dia nak buat haji kiran. So ilmu tu perlu dicari kan. Betul. Macam ni saya dengar kata Tuan Haji buat haji tamattu' Haji kan. tamattu'. Saya buat haji tamattu'. Dengan isteri saya. Tapi kita nak dengar cerita Acap nanti. Acap ni tahun 2019 dia buat haji ifrad. Bila dah balik daripada haji, yang pertama sekali saya fikirkan, kita kena ubahkan akhlak kita. Itu yang penting sekali. Apa lagi orang Islam, bukan Islam pun kita tengok akhlak kita seorang balik daripada haji. Sebab saya ada ramai sahabat-sahabat yang bukan Islam, sama kerja dengan saya. Jadi kita kena tunjuk akhlak yang orang balik haji ni, dan memang daripada dulu dah kira barulah ni sekarang ni. Dan tunjuk akhlak baik itu yang penting sekali. Dan ibadah-ibadah semua apa yang selama kita dah buat dekat di masa mengerjakan haji, kita teruskan.